Hadirin, sedar atau tidak, polemik kenaikan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi telah menghiasi dada-dada akhbar sejak belakangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan syarahan ini, elok saya mengambil sedikit kesempatan di sini untuk bercerita tentang kepintaran orang Melayu di peringkat global. Beratus-ratus tahun lamanya sebelum zaman kemerdekaan Malaysia. Hadirin sekalian, mungkin masih ingat cerita dalam hikayat Hang Tuah sewaktu mengadakan lawatan rasmi untuk menghadap Maharaja Cina. Menjadi adat istiadat dan pantang larang istana, Maharaja tidak membenarkan rakyat atau orang asing yang datang menghadapnya memandang muka baginda ketika menghadap sembah atau berada di hadapannya. Hang Tuah telah menggunakan kepintarannya meminta hidangan sayur kangkung yang tidak berpotong ketika bersantap bersama Maharaja. Ketika mahu menyuap sayur kangkung ke mulut, Hang Tuah terpaksa mendongakkan kepala kerana sayur kangkung itu panjang. Ketika itulah Hang Tuah nampak muka Maharaja Cina yang orang lain tidak berkesempatan melihatnya. Bukankah Hang Tuah yang mewakili orang Melayu zaman dahulu memang bijaksana mencari helah? Mungkin kisah ini boleh dijadikan kias dan perumpamaan untuk Melayu baru. Mungkin ada di antara kita boleh mencari pelbagai taktik moden untuk menyelesaikan dilema yang menjadi perbualan hangat setiap lapisan masyarakat, iaitu kenaikan harga makanan di kafe IPT. Salam sejahtera, salam pejuang bahasa, salam Malaysia Madani saya titipkan buat warga Dewan sekalian. Berdirinya saya di pentas perdana ini adalah untuk menyampaikan mauduk bicara yang berbunyi inisiatif para garduan dan kerajaan dalam menangani kenaikan harga makanan di kafe IPT. Kenyataan akhbar yang ditulis oleh Umi Nadirah Abdul Rahman dan Cik Wan Badron alias jelas menyatakan kenaikan harga petrol dan diesel yang memberikan kesan pada harga barang keperluan turut meningkat harga makanan dan minuman di kafeteria IPT di bandar utama negara ini. Hal ini berikutan ada peniaga makanan menaikkan harga atas alasan terhimpit dengan kenaikan harga bekalan pelbagai bahan mentah, khususnya ayam, telur, tepung, minyak masak. Walaupun tidak menunjukkan peningkatan ketara, harga baru makanan di IPT jelas membebankan pelajar sehingga mereka menyuarakan rasa tidak puas hati. Kerajaan ini membebankan pelajar kerana terpaksa bergantung pada pinjaman untuk membayar yuran pengajian dan asrama. Tidakkah hadirin berasa kasihan terhadap para graduan ini yang sanggup berikat perut menahan kelaparan lantaran kenaikan harga makanan di kafe? Mereka hanya boleh bergantung kepada kafeteria sebagai sumber makanan harian mereka kerana tiada kemudahan pengangkutan serta lebihan wang untuk keluar dari kawasan IPT untuk mencari makan. Malahan saya yakin dan percaya ada dalam kalangan graduan hanya mampu membeli makanan sekali sehari atau menggantikan set lengkap kepada mi segera kerana perlu berjimat. Cukupkah nutrisi yang diperoleh daripada makanan tersebut jika hanya dengan sekali sehari menjamu selera? Mampukah para negarawan ini bertahan untuk seharian? Dan sekiranya mereka mampu membeli makanan, mereka mungkin hanya berbekalkan nasi putih bersama sayur mayur kerana harga bagi sumber protein kegemaran orang muda agak tinggi kosnya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah realiti yang dihadapi oleh generasi muda yang bakal memegang tampuk kepimpinan negara kita. Cuba bayangkan bagaimana mereka hendak hidup. Sebagai pembuka tirai hujah saya, para graduan sepatutnya menyuarakan suara atau ketidakpuasan hati di peti aduan kafeteria untuk menegakkan hak masing-masing sebagai pengguna atau pelanggan agar dapat membeli makanan dengan harga yang lebih berpatutan. Setelah selesai membuat aduan, para graduan hanya perlu menunggu pihak berkuasa mengambil tindakan. Contohnya seperti membuat rondaan secara berkala di kafeteria untuk memastikan harga makanan sentiasa di bawah kawalan pihak pengurusan IPT.
atau bertindak menukar tender yang baharu sekiranya pihak kafeteria masih ingkar arahan dengan menaikkan harga makanan secara mendadak. Tindakan pihak kafeteria yang suka mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain ini ibarat menangguk di air yang keruh. Hadirin, bulan semakin terang, bayang semakin jelas bahawa para graduan perlu berani menyuarakan suara supaya tidak dianiaya atau ditindas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan suka mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Para graduan perlu mengambil tindakan dengan segera dan usaha bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan isu ini. Ingat hadirin, persis kata punjangga Confucius, usaha yang berterusan seperti seutas kawat mampu memotong sekeping papan dan titis-titis air mampu melekupkan seketul batu. Warga dewan yang budiman, mauduk bicara saya yang kedua, para graduan juga boleh memasak di rumah, sewa dan membawa bekal. Hal ini adalah disarankan kerana memasak di rumah dapat menjamin kebersihan dan kuantiti nutrisi yang diperlukan untuk seharian. Memasak di rumah bukan sahaja dapat menjamin kebersihan makanan, malah membolehkan para graduan mengamalkan pemakanan sihat seperti diet Mediterranean Dash, intervensi untuk kelewatan neurogeneratif atau lebih dikenali sebagai diet MIND, ialah kombinasi dua diet yang popular, iaitu diet Mediterranean yang menekankan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran, serta diet DASH, iaitu pendekatan bermakanan untuk menghentikan hipertensi. Diet MIND dicipta oleh sekumpulan pakar pemakanan di Amerika Syarikat pada tahun 2015 yang mengutamakan pengambilan makanan berkhasiat dan mengandungi zat tinggi seperti sayur-sayuran, kekacang, buah beri, bijiran penuh, ayam dan ikan, serta mengurangkan pengambilan makanan yang mempunyai kandungan natrium yang tinggi seperti daging merah, makanan bergoreng, pastry dan gula-gula. Setelah menelusuri langkah yang boleh diambil oleh para graduan sendiri, kita masuk kepada inisiatif yang boleh diambil oleh kerajaan. Warga dewan yang saya hormati, pemberian bantuan subsidi bahan mentah secara meluas oleh kerajaan kelihatan begitu mustahak dalam membantu mengawal kenaikan harga makanan di kafe. Hal ini penting kerana harga petrol yang tinggi akan meningkatkan kos pengangkutan dan harga minyak masak yang tinggi akan meningkatkan kos makanan yang dimasak. Pemberian ini harus bersasar dan menumpukan kepada golongan rentan seperti B40 berikutan kekangan kewangan kerajaan lantaran kejatuhan nilai wang mata negara belakangan ini. Mengenai kemampuan memberikan subsidi, kerajaan masih mampu membekalkan subsidi ekoran kenaikan harga komoditi petroleum dan minyak masak yang memberikan pendapatan tambahan kepada kerajaan. Tamsilnya saya berikan di sini, kenaikan harga minyak masak, minyak sawit memberi tambahan hasil kepada kerajaan melalui cukai laba dan hasil yang dikutip adalah sekitar 400 juta ringgit Malaysia setiap 10 tahun, manakala harga petroleum yang tinggi membolehkan Petronas memberi dividen tahunan yang lebih tinggi kepada kerajaan. Hadirin, bukan bersuluh batang pisang tetapi bersuluh bulan matahari, bahawa wang pemberian bantuan subsidi bahan mentah mampu mengawal kenaikan harga makanan sekaligus mengurangkan kos sara hidup para graduan, terutamanya golongan B40. Hujah saya yang seterusnya, kerajaan juga perlu meneliti bagi memperluas hidangan menu rahmah ke kafeteria bangunan parlimen bagi menyediakan makanan dengan harga berpatutan berbanding harga sedia ada. Perkara ini disokong oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Pengenalan menu rahmah di kafe IPT adalah merupakan pendekatan agak membantu lantaran harga menu rahmah adalah tetap, iaitu hanya RM5 Malaysia dengan kuantiti makanan yang memuaskan dan diikuti dengan minuman.
Hal ini semestinya dapat membantu para graduan untuk mengurangkan kos perbelanjaan harian bagi menampung kos pengajian serta kos yang diperlukan bagi menyiapkan tugasan yang bukan sedikit nilainya. Menu ramah ini seolah-olah sambil berniaga, sambil bersedekah. Bukankah hal ini hal yang murni di sisi agama? Hadirin sekalian, tepuk dada, tanyalah minda. Konklusinya, isu polemik yang sering menjadi perbualan hangat dari warung kopi hingga ke Dewan Parlimen ini dapat disesuaikan sekiranya para graduan berganding bahu dan mengorak langkah seiring dengan pihak kerajaan. Nescaya, isu kenaikan harga makanan di kafeteria dapat diselesaikan hingga ke akar umbi. Hadirin pemegang amanat bangsa, saya ingin bertanya, pernahkah hadirin melihat keindahan pelangi selepas hujan? Ada pelbagai warna. Ada merah, ada kuning, ada biru dan sebagainya. Kepelbagaian warna ini telah membentuk satu keindahan dan keunikan alam yang tiada nilai tandingannya. Begitulah signifikan peranan yang perlu digarap oleh para graduan dalam usaha menegakkan hak masing-masing sebagai pelajar di IPT serta kerajaan dalam membantu para pelajar. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, izinkan saya untuk menyampaikan serakap pantun yang berbunyi: dedak merah cantik berseri, runtung jiwa kayangan puteri, silap dan salah merenung diri, ampun dipinta menyusut jari. Sekian, sehingga kita bertemu kembali.